In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. From luxury you turned away, and all night you kita sentiasa beringat dalam keadaan apa yang sedang kita lalui dengan masa yang bergerak begitu fantastis. Jadi malam ini kita nak pergi kepada satu masalah perbincangan kita yang baru, iaitu mengenai dengan sujud syukur. Kita pergi dengan masalah sujud syukur. Kalau minggu bulan lepas kita katakan tentang sujud tilawah, jadi ini sujud syukur. Jadi apa sebenarnya sujud syukur? Dikata di sini dalam kitab Tusannu Kharaja Salat, dia tak ada satu solat yang kita panggil solat syukur. Kita buat solat syukur, tak ada. Dia ada sujud syukur. Kalau kita atas sebab yang tidak akan disebut di sini, waktu kita sujud syukur. Dikata Tusannu kharijas salah, disunatkan sujud syukur dibuat luar solat. Selepas solat pun boleh, bila masalah, lepas asar, lepas subuh, tengah malam, bila saja kita syukur atas apa yang kita dapat. Dia panggil sujud syukur. Kemudian ditambah lagi dalam kitab saya, dia kata wa yusannu an yudhamma ma'a sujud sadaqatan. Disunat kita tambah, selain daripada kita sujud syukur, kita juga disuruh bersedekah. Kerana kita bila dapat sesuatu, kita bersedekah, gembira dapat berita anak-anak kita lulus, pemeriksaannya dia dapat cemerlang, apa sajalah, maka kita ada duit sedekah. Ataupun kita boleh buat solat. Solat ni solat mutlak, dia bukan solat syukur, solat mutlak. Kita sembahyang 2 rakaat Allah. Jadi sebagai satu rasa syukur, solat mutlak. Dia kata wala yajuzu ay yasjudaha dakhil as-salat. Kita tak boleh buat sujud syukur dalam masa mana kita sedang solat. Kita sedang solat, itu ada orang beritahu satu kes, katakan kita rasa syukur, kita pun sujud dalam solat, kita tak boleh sujud buat solat. Kita dapat berita, contohnya sekarang MH370 hilang, tiba-tiba bomo tu kita nampak lah, sampai teropong kat hari. Bomo ni macam tak apa nak sihat. Zaman dah canggih, zaman dah cukup jauh, dia pakai boom,
Malaysia dia pakai teropong. Dia kata dia pakai tu tak berapa kali lah. Teropong tu apa? Puasa. Kau pakai lagi pun tadi teropong tak ada puasa. Silap-silap Doremi ni teropong. Jadi orang kaitkan dengan kisah Doremi kena pula dengan jadah yang duduk tu. Dah jadi bahan tahu. Oh dia nak saman sekarang ni. Tak tahulah paling kaya lah dia kali ni. Dia berapa orang dah dia mula nak rubuk, nak saman. Boleh dia saman. Boleh lepas dia dekat mahkamah dengan perbuatan tegas. Kurafat dia, syirik dia tu. Dia nak mempertahankan dalil tu, hujah tu yang dia kata bahawa penggunaan teropong itu tidak syirik, walaupun Quran dibaca tapi cara itu tak kena macam orang baca Quran tapi dalam cara-cara yang tak dibenarkan, tak jadi haram walaupun Al-Quran yang dibaca. Jadi itu suatu yang mengaitkan. Memang lucu pun ada, air pun ada, bodoh pun ada, dengong pun ada, semua ada, gila pun ada. Sampai orang tanya di mana letaknya kekuatan bono? Teropongnya ke, di buah kelapanya ke, atau di bubunya? Maka jawab kata di M dia tu bono. Kalau M itu ditukar dengan D, dah tentu jadi bodoh. Memang satu dunia. Kalau tengok memang satu cerita disebut satu dunia orang begitu. Saya tengok khabar Arab Al-Arabiyah muka depan hari berlaku tu. Tapi itulah macam mana dia pergi bawa 2 hari berlaku pergikan KLI dengan ada pula lagi macam satu jemputan dengan segalanya tanpa ada gangguan. Polis tak usik, siapa pun tak usik, ada pemberitaan, ada pengembaraan dan sebagainya. Jadi itulah kita rasa dunia dah macam ni punya keadaan, masih lagi ada manusia umur dah 80 lebih, cakap pula besar, tanpa buaya dan sebagainya. Sampai anggap dia ni dah tak boleh dah, siapa pun tak ada cabang. Patut kamu rujuklah ulama. Tak, sudah benda-benda yang kurafat tak patut lagi dah. Zaman dah canggih, Allah nak tunjuk sebenarnya. Sekarang ni orang buntu, tak tahu mana nak kata. Tak ada liputan, tak ada laporan, kata tembaknya pergi ke mana. Yang disahkan dia tak jatuh, dia tak terhempang. Mana tak jatuh di laut ataupun di gunung ataupun di melati, entah ke negara mana dia masuk. Jadi ini satu yang menjadi misteri, tak tahu ke mana, bukan kecil, besar. Dan kapal terbang Boeing 777 satu di antara yang tercanggih. Sebab tak semudah kalau nak jatuh. Saya pernah naik satu ketika, saya pergi ikut kawan-kawan tabligh dari Muslimah dekat London. Bila balik, ini pengalaman saya, kapal terbang diberitahu bahawa ada keadaan cuaca yang tak begitu baik. Maka dia pun lampu syarat dengan bidang dipasang. Betul bila masuk dia punya gitaran, wah, memang semua orang kecut, menjerit-jerit, dan kapal terbang turun. Kita ingat dah terlempar, turun laju. Tak lama kemudian dia stabil dan